الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, malah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipertemukan pada malam ini di dalam sakit-baki mengisi masa-masa sakit-baki umur kita. Dan 2 minggu saya tak hadir kerana minggu yang ketiga saya ingat untuk kuliah 2014 kita bagi laluan kepada tetamu jemputan, itu Dr. Ridwan Muhammad Nur. Dan pada minggu lepas saya pergi ke KK bercuti selama 4 hari. Dan alhamdulillah pada malam ini walaupun agak lewat, tapi alhamdulillah dapat sama-sama hadir. Dan insya-Allah tuan-tuan semua, selepas daripada ini dipahamkan ada lagi forum kan? Ada lagi forum mahabbah, cinta kepada Rasul. Apakah bukti kecintaan kepada Rasul? Dan saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita sama-sama melibatkan diri sekiranya ada ruang ataupun ada kelapangan masa. Marilah elok kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dan pada malam ini juga saya rasa di Kedah Darul Aman, di Stadium Darul Aman Kedah, dipenuhi oleh ikut berita yang dia disiarkan, dia jangkakan 60,000 akan memenuhi Stadium Kedah Darul Aman bagi menyatakan malam cinta Rasul yang dipanggil Kedah Berselawat. Kedah Berselawat. Dan malam ini pun Masjid Bandar Tawau akan mengadakan majlis mahabbah Rasul. Jadi alhamdulillah, satu perkembangan baik yang mana semua umat Islam saya nampak baik di Semenanjung maupun di Sabah, alhamdulillah menampakkan minat yang mendalam, minat yang lebih berbanding daripada tahun-tahun sebelum pada ini. Dan ini satu perkembangan baik dan kita mendoakan mudah-mudahan program-program sebegini dapat kita teruskan bagi memastikan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang sentiasa berlubuk, yang sentiasa bersegera untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke arah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya apabila kita hadir ke masjid, ke surau untuk mendengar kuliah, jadi ruang yang ada itu kita tidak berada di tempat-tempat yang tidak berfaedah. Dan secara otomatiknya kalau di sini saya ingat tak ada lagi main WhatsApp-WhatsAppan. Atau ada juga. Kalau WhatsApp maklum dengan kawan supaya datang forum tak apa. Tapi kalau masih lagi ber-WhatsApp benda-benda yang tidak bermanfaat, saya kira itu satu kerugian. Jadi kita sambung pengajian kita pada malam ini pada bab ahyatus sirah fi fahmil Islam. Pentingnya kita mempelajari sirah Rasulullah untuk kita faham, untuk kita menghayati akan ajaran Islam sebetulnya. Tinggal sikit lagi dan kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Sebelum daripada itu, marilah sama-sama kita berselawat
untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasul, kasih Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita perbanyakkan selawat walaupun kita sudah lepas bulan Rabiul Awal, dan hari ini sudah pun masuk 8 Rabiul Akhir, tetapi aura ataupun semangat cinta kepada Rasul itu cukup luar biasa. Dan tadi pun saya mengisi satu program ceramah di SMK Kinabutan. Alhamdulillah ramai pelajar-pelajar, hampir 1000 lebih pelajar yang bersama. Dan alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi di sini dan kita sambung terus kepada pengajian kita. Saya rasa kita ni dah ada di Panikan. Saya kita yang 3 hari lepas ada. Jadi kalau bahagian jawatan kuasa masjid, kalau boleh lagi seronok kan, selain daripada tuan-tuan jadi mustami' dengar, kita dapat sama-sama menghayati. Masih lagi dalam tajuk ahmiyatu az-zara fi fahmil Islam, iaitu yang penutup sudah. Sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras. Pribadinya yang dipercayai orang di kalangan keluarga, sahabat dan juga musuh. Musuh pun sayang dengan Nabi, tuan-tuan. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ni tak sayang dengan Nabi, kena bawa pergi cek tu ada something tu. Kalau ada di kalangan umat akhir zaman ni yang tak sayang dengan Nabi, dia lebih sayang kepada makhluk ataupun dia lebih sayang kepada yang lain, ini bercanggah dengan apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi sebut dalam hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kamu sehingga aku yang dia perlu kasihi melebihi daripada kedua ibu bapa dia dan wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia lain. Jadi kalau boleh, mungkin dah saya rasa hasil daripada macam tuan-tuan selalu berada di dalam majlis-majlis ilmu, saya beranggapan mudah-mudahan kita semua ini sentiasa berada di hati kita. Dia sentiasa kata, kalau istilah cewek, dia bilang apa? Kaulah dulu, kini dan selamanya, ya? Love you forever. Bolehkah begitu? Lupa pula nak bawa ada satu lencana, we love Rasulullah, ataupun ada stiker kereta. Jadi untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi ni, tuan-tuan, selain daripada kita selalu berselawat, kita tampal apa tu, stiker kereta, kami cinta ya Rasulullah rahmatan lil alamin. Banyak tuan-tuan, ada saya dapat bawa balik daripada KK baru ni. Jumpa satu kawan tu yang ada dia buka meja jualan di Masjid Ikas. Lupa pula nak bawa. Jadi kita pamir atau kita tonjolkan kecintaan kita kepada Nabi dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Sampai kita menghidupkan sunnah Nabi, kerana di sini tuan-tuan cukup lengkap. Cukup lengkap apa yang terdapat pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras. Pribadinya yang dipercayai orang di kalangan keluarga, sahabat dan juga musuh. Seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah dengan lemah lembut dan bersopan santun. Tuan-tuan, suka saya nak sebut balik tuan-tuan, salah satu kisah tuan-tuan
sewaktu hijrah ke Taif itu sudah cukup untuk memberi satu gambaran kepada kita bahawa Nabi ini tuan-tuan seorang insan yang luar biasa, seorang insan yang tahap kesabaran dia cukup tinggi tuan-tuan. Walaupun orang balik dia dengan batu, walaupun ia dicemuk, ia dihambur dengan kata-kata yang kesat, tetapi dia mendoakan lagi kepada penduduk Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum aku di Taif ini, kerana mereka lawan aku, mereka benci kepada aku. Kerana apa? Kerana la ya'lamun, kerana mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar akan keindahan ajaran Islam. Jadi itulah yang kita nak tonjolkan, itulah yang kita nak pamerkan, supaya kita umat akhir zaman ini tidak terlepas, tidak tercicir daripada menjadi hamba Allah yang cinta kepada ajaran Islam yang sebenar. Dan selain daripada itu juga disebut di sini tuan-tuan, seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar. Jadi tohmahan-tohmahan, kalau ada persepsi negatif, orang yang pakai sarung, orang yang pakai serban, pakai jubah ini tak boleh nak memerintah, itu saya ingat pandangan yang kurang betul. Tak semestinya. Salah tuan-tuan. Jangan kita ingat orang yang bertai, berkot, berseluar sepanjang masa itu, inilah orang yang kita nak tolak ke depan, inilah orang yang pilihan terbaik untuk menjadi. Itu salah tuan-tuan. Jangan kita berfikiran negatif. Jangan kita lihat dari sudut zahir. Jadi sebenarnya apa yang kita nak, kita utamakan fasfar bidzatid. Itu hadis tu pasal kahwin tuan-tuan. Tapi yang saya nak sebut di sini, kita pilih orang yang beragama. Kerana apabila yang beragama ni, yang pastinya dalam setiap tindak tanduk dia, dalam soal pemerintahan, dalam soal apa sekalipun, insya-Allah dia akan merujuk kepada ajaran Islam yang sebenar. Kita jangan jadi sebagaimana yang disebut di dalam surat di dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian daripada kitab Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur kepada sebahagian yang lain. Jadi kita tak nak sekali-kali begitu tuan-tuan, kerana Islam ini satu agama yang kita mesti ikut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu, ikutlah kamu ajaran Islam kaffah, keseluruhan dalam setiap aspek perilaku kehidupan kamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu sekali-kali ikut hawa nafsu dan ikut ajaran ataupun hasutan syaitan dan sebagainya. Dan pada batang tubuh Nabi ini tuan-tuan, komplit semuanya ada pada tu. Tinggal lagi setakat mana kita mengkaji sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah saya selalu sebut, jangan kita hanya tunggu bulan Rabiul Awal baru kita nak sembang, baru kita nak bercakap pasal Nabi. Kita anggap itu sebagai tempoh ataupun ruang untuk kita nak semak balik, refresh ataupun kita muhasabah sepanjang setahun yang berlalu, setakat mana kita kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Berapa sudah sunnah-sunnah Nabi yang telah kita buat, dan berapa lagi yang belum kita buat. Muhasabah ni kita masing-masing. Seorang suami yang halus pergaulannya, seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri. Jangan kata Rasulullah ini strict, Rasulullah ini seorang yang tegas, tak ada langsung tolak ansur, runding itu dan ini, tak ada tuan-tuan. Sebenarnya itu tomahan-tomahan yang salah, yang tidak tepat. Nabi, isteri-isteri dia semua ada gelaran-gelaran, ada panggilan-panggilan manja tuan-tuan. Dan salah satunya kepada Sayyidatina Aisyah, Nabi memanggil, Ya Humairah, wahai isteriku yang putih kemerah-merahan. Jadi tuan-tuan berbalik nanti sepanggilah begitu, barulah masakan di rumah pun sedap sikit. Jangan balik-balik nasi kuning sama ayam je kan. Tapi sebut betul-betul lah, Ya Humairah. Jangan pula tuan-tuan sebut Ya Himar. Dia tak sama tu ya. Ya bunyi hampir sama, Ha Mim Ra. Tapi kalau Himar tuan-tuan, itu binatang yang ada di Mesir itu, yang disebut di dalam Al-Quran. Binatang ini binatang yang dikategorikan, maaflah ya, yang bermulut. Inna ankaral aswat la sautul hamir, sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Dan di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut juga,
Kamathalul ladzina umiru Taurat, perumpamaan orang yang telah diturunkan, diberikan kepada mereka kitab Taurat yang belum diubah dan dipindah. Itu tuan dia. Thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Akan tetapi mereka tidak ikut ajaran Taurat yang yang sebetulnya yang disebut kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka ini sepertilah seekor keledai yang membawa bebanan kitab banyak di belakang. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu pun, kitab-kitab terdahulu pun telah dimasukkan dan semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Lengkap di situ. Tinggal lagi setakat mana kita mempelajari dan menghayati. Seorang ketua Turus Agung peperangan yang cergas, penuh dengan teknik strategi persediaan, dan seorang Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasi kepada Allah. Tuan-tuan, kita ambil satu kes ya. Dalam banyak-banyak peperangan yang Rasulullah selalu mengetuai itu, dalam kes perang Uhud, kenapa umat Islam tewas? Ini salah gara-gara tidak taat kepada arahan bos, tidak taat kepada arahan ketua atau pemimpin, yang menyebabkan tentera Islam mengalami kekalahan. Itu pengajaran di sebalik itu mesti kita taat. Kalau dibilang jangan turun daripada bukit Uhud itu, insya-Allah, tetapi syaitan sentiasa mendesak, menyebabkan yang pasukan pemanah di atas bukit itu dia bilang, "Weh, rugi kita tak turun." Sebab yang di bawah mengutip sudah harta-harta rampasan perang. Lalu mereka pun mengingkari arahan Nabi. Mereka turun lalu tentera musyrikin berpatah balik dan menyerang balas, dan tentera muslimin mengalami kekalahan. Tuan-tuan, itu pengajaran dan semuanya ini akan kita bincangkan secara detail dalam tajuknya nanti. Okey. Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan kita memahami sudut kemanusiaan secara lengkap. Okey, habis itu masuk tajuk yang ketiga, tuan-tuan. Sumber-sumber sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana kita nak dapat sumber itu? Berhubung dengan sumber ini, berhubung dengan sumber sejarah Rasulullah, bolehlah kita bahagikan kepada tiga bahagian sebagaimana berikut. Okey, saya nak ringkaskan. Ya tuan-tuan, tiga sumber untuk kita mengkaji siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya ialah kitab agung, iaitu Kitabullah Al-Quranul Karim. Itulah sumber utama, tuan-tuan. Dan yang kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang akan menerangkan. Sebab di dalam Al-Quran ini hanya disebut secara umum, dan yang akan mendetailkan, yang akan menjelaskan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kita boleh dapat daripada kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sumber rujukan yang pertama, yaitu Al-Quran. Ianya merupakan sumber utama untuk memahami garis kasar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam Al-Quran akan memaparkan beberapa bahagian dari kehidupan baginda, seperti ayat-ayat yang diturunkan mengenai peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Al-Khandaq, perang Ahzab, juga seperti kisah perkahwinan Nabi dengan isteri-isterinya, Zainab binti Jahsy dan sebagainya. Okey, yang kedua sumber untuk memahami sirah, yaitu kitab ataupun As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis Nabi. Di sini pun tuan-tuan, masalah yang disebut oleh pengarang kitab ini, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, ialah masalah utama yang dihadapi ialah kerana pada peringkat awal hadis-hadis yang dikumpulkan itu mengikut topik-topik yang dibincangkan. Mereka bukan susun mengikut untuk mendetailkan akan sirah Nabi, lebih kepada fokus kepada masalah fiqh. Jadi para sahabat tabi'in akan mencari ataupun akan menyusun lebih kepada hadis berkaitan dengan
ilmu fiqh. Bagaimana disebut dalam huraian ini? Oleh kerana kitab-kitab hadis ini disusun mengikut tajuk-tajuk fiqh ataupun mengikut kajian yang bersangkutan dengan syariat Islam, maka hadis-hadis yang menceritakan tentang penghidupan Rasulullah berselerak dan berterabur dalam tajuk-tajuk fiqh. Ini masalah. Tetapi tuan-tuan, yang berlakunya perubahan nanti akan disebut di dalam yang ketiga ini. Beberapa orang yang terlibat di dalam pembikinan penyusunan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ahli hadis, terutamanya penyusun kitab hadis, tidak memerhatikan soal ini ketika mengumpulkannya untuk disusun mengikut sejarah hidup Rasulullah. Apa yang mereka titik beratkan ialah penyusunan mengikut tajuk-tajuk fiqh seperti yang disebut tadi. Di mereka penyusunan hadis pun belum cukup lengkap untuk mendetailkan akan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sumber-sumber sejarah, iaitu kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh sahabat Nabi, iaitu setelah beberapa ketika terdapat beberapa orang yang mencatat riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Urwah bin Ibn Zubair, Abad bin Uthman, Wahab bin Manbah, Syarhabil bin Sa'ad. Sayangnya apa yang dituliskan oleh mereka ini telah hilang, hanya tinggal beberapa bahagian sahaja, dan sesetengahnya terdapat dalam kitab At-Tabari. Manakala sebahagian yang lain mulai tersimpan di bandar di Jerman. Bahagian yang tersimpan di Jerman ialah sebahagian daripada tulisan Wahab bin Manbah. Jadi tuan-tuan berkecamuk, walau bagaimanapun apa yang terhidang di hadapan kita ini, alhamdulillah sudah banyak usaha-usaha untuk menterjemahkan kitab-kitab dalam bahasa Arab untuk diguna pakai. Dan benda ini tuan-tuan, mereka awal kalau tuan-tuan tengok banyak kitab-kitab terjemahan berkaitan dengan surah yang telah diterjemahkan oleh pelajar-pelajar dari Indonesia. Tetapi di Malaysia ini kita agak susah sedikit untuk kita faham. Dia punya susunan bahasa itu agak sedikit. Jadi alhamdulillah dari semasa ke semasa ini di tingkat kita sudah ada usaha-usaha untuk menterjemahkan mengikut kawasan setempat. Jadi sekarang ini kalau tuan-tuan tengok kitab Nur Yatim, kitab Ar-Rafiqul Maktum, kitab Fiqhus Sirah yang kita pada malam ini, semuanya sudah ada dalam bahasa Melayu. Tidak menjadi masalah. Tuan-tuan boleh saja pergi ke mana-mana kedai buku dan tuan-tuan boleh mendalami. Dan sirah ini tuan-tuan suatu benda atau suatu ajib yang besar untuk kita menunaikan. Tak semua orang mampu untuk mendalami sepenuhnya, dan benda ini pun memakan masa tuan-tuan. Oleh bagaimanapun orang kata, jangan kesibukan kita menyebabkan kita beralasan untuk Allah. Biarlah sirah ini kita tolak ke tepi, biar kita belajar. Sebab apa yang saya nampak di kebanyakan surau masjid kan, mereka lebih kepada fiqh, lebih kepada apa lagi? Pengajian tafsir. Jadi hanya tersekat ataupun hanya tertumpu kepada tajuk-tajuk tertentu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sedikit sebanyak bila kita baca benda ini boleh memberi satu kesedaran, dan saya mengharapkan kita semua ini kita jadikan satu bagi ruang dalam Islam Nabi. Jadi sebagaimana yang pepatah Arab, utlubul ilm minal mahdi ila al-lahdi, tuntutlah ilmu daripada bayi hingga keyakinan. Jangan kerana kita dah ada sebelum ijazah, cukup dah kita sudah bergaji tinggi, jadi kita malas untuk mendalami. Itu bercanggah dengan apa yang disebut oleh pengarang kitab ini. Dia kata tidak tepat. Kalau betul kamu sayang kepada Nabi, tentu sekali kamu akan mendalami sirah. Bila kita kenal dengan lebih dekat macam mana Nabi sebagai ketua keluarga, macam mana Nabi sebagai ketua pemimpin
negara, macam mana Nabi dalam soal muamalat dia dengan musuh, dengan kawan dan sebagainya. Tentu sekali kita akan ikut. Dan yang pastinya, kalau kita hanya sekadar dengar secara umum tapi kita tidak mendalami, kita tidak mengerti bagaimana secara detailnya, saya ingat kita belum lagi kita menepati apa yang disebut oleh pengarang kitab. Okey. Seterusnya disebut di sini, ahli sejarah sebulat suara mengatakan bahawa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan satu-satunya maklumat dokumen sejarah Rasulullah yang paling benar dan boleh dipegang. Tetapi malangnya kitab beliau yang bertajuk Al-Maghazi was-Siyar telah hilang, dan kehilangannya mengakibatkan hilangnya intisari perpustakaan di zaman itu. Okay, saya rasa tak perlu cerita panjang lebar, cuma dia nak maklumkan dari sudut penyusunan sumber-sumber itu melalui 3, Al-Quran, Sunnah dan kitab-kitab sejarah. Saya ingat kita terus kepada apakah rahsia di sebalik pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam. Kenapa tidak di Malaysia? Malaysia belum wujud lagi. Kenapa tidak di Rom, di negara Rom, di negara Parsi? Sedangkan pada masa itu negara Rom, negara Parsi, empayar yang hebat, negara Greek, negara India, maksud mereka sudah pun mempunyai tamadun yang hebat. Tetapi kenapakah Allah Ta'ala memilih Jaziratul Arab untuk menjadi tapak pancaran agama Islam? Atau ada yang dah tahu? Sehingga kita akan mengikuti perbincangan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita semua. Sebelum kita memperkatakan sesuatu tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kalau kita menyingkap hikmat Allah mengapakah terpilihnya Rasulullah ini dari bumi Arab dan dari bangsa Arab sebagai pembawa obor dakwah Islamiyah. Di sini tuan-tuan disebut ada 3 sebab, tetapi uraiannya panjang. Ada 3 sebab kenapakah Allah Ta'ala memilih Jaziratul Arab menjadi tapak pancaran agama Islam. Untuk mengetahui segalanya, kita mesti mengetahui apakah keistimewaan bangsa Arab dan perangai serta tata kehidupannya sebelum Islam dan keadaan muka bumi, geografi dan persekitaran tanah Arab. Ada tuan-tuan rahsia-rahsia yang akan disebutkan nanti. Kemudian barulah kita membuat perbandingan dengan bangsa-bangsa yang hidup sezaman dengan Rom, Greek, Parsi, India, termasuk ada rasa tata susila dan keistimewaan tamadun mereka. Ini tuan-tuan disebutkan berdasarkan beberapa rujukan yang saya buat. Ada disebut dalam surah Indonesia, ada diriwayatkan kalau kita nak tengok di sini tuan-tuan, negara Arab ini jauh ketinggalan kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara yang sudah mencapai tamadun yang hebat, antaranya Rom dan Parsi. Yang mana ini pun akan disebut dalam ceramah Maulidur Rasul kan. Antara benda-benda pelik, antara benda-benda aneh yang berlaku sewaktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, apabila dia berpaling dia ke kanan sewaktu awal kelahiran dia, istana Rom bergegar dan runtuh. Dalam setengah riwayat disebut runtuhnya istana Rom, dan dalam beberapa riwayat lain ada disebut sehingga bergegar dan menyebabkan raja pada masa tersebut memanggil ahli-ahli dujuk untuk meramalkan kenapakah binaan istana yang kokoh boleh bergegar. Dan api yang disembah oleh kaum Majusi tuan-tuan, beribu-ribu tahun kaum Majusi ini yang dipanggil disebut dalam surah Ibn Syab, disebut di sini pun ada nih, sebut sebagai
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zuradish. Zuradish ni tuan-tuan, satu kepercayaan penyembahan api yang disembah oleh puak-puak Majusi. Okey. Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh dua negara yang gagah, iaitu Parsi dan Rom, dan disenarai oleh dan berada di senarai kedua ialah Greek dan India. Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah yang beraneka corak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah Parsi ini, dia walaupun dia mencapai tahap kemajuan, tetapi dia mengikut apa yang kadang-kadang banyak kepada logik akal, selain daripada ada juga anutan agama Kristian mereka. Di sini mereka berdepan dengan pertarungan falsafah yang beraneka corak. Ada disebut dalam yang penganut Zarathustra ni tuan-tuan, mereka kahwin sesama keluarga. Contoh, bapa dia akan kahwin dengan anak dia sendiri, ataupun dia akan kahwin dengan adik-beradik, ataupun mak dia. Itulah manusia, menampakkan cukup indahnya ajaran Islam yang kita anti sekarang tuan-tuan. Sebab sebelum kedatangan Islam ni tuan-tuan, kalau saya baca dalam sejarah Rom, sejarah Parsi, disebut kalau Parsi pertarungan agama dan falsafah, pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agama Majusi, menyembah api yang dipanggil Zuradish, yang mana ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibunya, anak perempuannya, atau adik dan saudara perempuannya. Ini pun disebut tuan-tuan, kerana singkatnya pemikiran manusia, dia kata supaya kekayaan yang dimiliki oleh mereka itu tidak keluar, supaya kekayaan itu berada dalam kelompok mereka. Kalau dia berkahwin sebagaimana yang Islam ajar, dibimbang ataupun dirasa keluarga, kekayaan yang mereka miliki itu akan mengalir keluar. Tetapi apabila kahwin sesama keluarga ini, disebut dalam Ibn Hisham pun ada, dikata akan menyebabkan keluar harta benda yang mereka miliki tak akan keluar kepada keluarga lain. Sehingga raja yang memerintah di pertengahan abad ke-5 Masih telah pun berkahwin dengan anak perempuannya sendiri. Bukan setakat itu sahaja, malah tata susila dan sopan santun telah pun terpesong dari garis yang bersifat kemanusiaan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut uniknya Islam, kenapa ya Islam mengharamkan kahwin antara keluarga? Kalau kita lihat dari satu sudut je, sebenarnya dalam Islam ini setiap masalah ada penyelesaian. Kalau kahwin sesama keluarga, contohlah kan, mula-mula suami isteri, lepas tu dapat anak, suami ini dia kahwin dengan anak dia. Okey, sekiranya anak tu ada masalah, ataupun contoh dari sudut keadilan tu tidak berlaku, dia nak mengadu dengan siapa? Sebab isteri pertama tu mak dia, isteri pertama kepada suami dia. Adalah dengan kata lain, indahnya Islam mengharamkan benda-benda ini untuk mengelakkan berlakunya ketidakadilan dan sebagainya, yang disebut kita mahram. Dan selain daripada itu tuan-tuan, disebut di sini juga akan berlakunya penganiayaan, ketidakadilan, dan tak ada tempat untuk nak mengadu. Boleh faham maksud saya? Sekiranya bapa yang kahwin dengan anak dia dan dia tidak berlaku adil kepada anak dia, takkan si anak nak mengadu dengan mama, dia akan jadi lain sudah kan. Jadi inilah betapa musnahnya, betapa kucak kacirnya, walaupun mereka mencapai tahap kemajuan tamadun yang tinggi. Tuan-tuan tahu sejarah kan, sejarah Rom dan Parsi ini sebelum kedatangan Islam mereka sudah pun mencapai tamadun yang hebat. Dan disebut di sini juga tuan-tuan, mengikut apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Ini pun sempat juga saya belajar di Mesir, tapi tak habis. Sebab yalah pergi Mesir beberapa tahun,
untuk kita nak khatam kitab itu, kitab ini. Tentu sekali kita tak mampu. Tinggal lagi kalau ada ruang-ruang boleh untuk kita mendalami, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan masa. Disebut di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum wanita tiada hadnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya, menjadikan wanita dan harta benda itu kepunyaan dan hak milik bersama. Tidak ubah seperti air, api, rumput, di mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Okey tuan-tuan, betapa musnahnya ajaran ataupun Parsi ini. Dia menganggap wanita ini boleh bertukar. Jadi isteri-isteri boleh bertukar pasangan suami, boleh bertukar pasangan isteri. Jadi malam ni boleh dengan isteri ni, malam besok boleh lagi ambil isteri. Jadi betapa hancurnya ataupun betapa teruknya pada masa tersebut. Dan mereka menganggap harta benda menjadi hak milik bersama. Ini tuan-tuan, dari satu sudut dia akan menurunkan produktiviti kerja. Contohlah kan, kita tanam, kita ada kebun buah-buah. Okey, dalam pahaman mereka, siapa-siapa pun di antara penganut Zaradish ataupun Mazdak ni, dia boleh ambil sesuka hati. Jadi saya rasa tak ramai orang yang suka nak tanam, ramai yang suka kutip, betul tak? Tukang kutip ramai. Sampaikan tuan-tuan, ada depan rumah saya tu tembikai, itu pun tumbuh sendiri tepi tong sampah. Ada 5 biji buah besar-besar. Saya tunggulah masak. Kena kepas tuan-tuan. Tak sempat dimakan. Saya berfikir, kan main lagi kita bikin pagar. Sebab balik bercuti 2 bulan di Semenanjung. Datang-datang tengok ada pokok tembikai. Besar lagi buahnya, mungkin 3 kilo satu buah tu. Saya kata tunggulah kita makan yang betul-betul masak. Nah, ambil. Dah ada sudah. Dia ambil makan. Inilah tuan-tuan, karut. Jadi ajaran Mazdak ataupun Zaradish ini tuan-tuan, kalau benda ni diamalkan, produktiviti kerja akan menurun. Yang pastinya tukang kutip lebih ramai daripada yang tukang tanam, tukang usahakan kebun dan sebagainya. Sebab pada mereka tidak ubah seperti air, api, maksudnya kegunaan bersama. Siapa nak ambil, siapa nak tu, bebas. Jadi tak adalah istilah mencuri, sebab hak milik bersama. Sehingga kan isteri pun dia boleh bertukar tuan-tuan. Ini karut. Seruan ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat dari kalangan mereka yang memang berhaluan demikian. Confirm lah. Sekarang ni pun tuan-tuan, dah banyak kali saya rasa benda ni saya sebut. Contohlah kan, ada seorang datang, dia kata, inilah ajaran yang betul, inilah ajaran yang akan membawa kamu taqarrub ila Allah, mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu niat betul-betul. Niat, yang penting Tuhan nak tengok niat. Dia faham ni tuan-tuan, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Jadi dia ni, wa innama likulli imri'in ma nawa. Akan tetapi setiap apa yang kamu buat bergantung kepada apa yang kamu niat. Jadi puak-puak garuk ni tuan-tuan, dia tak ambil yang kedua tu. Dia faham yang pertama. Setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Jadi dia pegang cukup dengan niat saja. Ataupun kalau di Kelantan kami panggil ilmu isi ni tuan-tuan. Ilmu isi, kulit dibuang. Ataupun ini saya senang cerita spesies-spesies ajaran sesat. Jadi benda ni zaman sebelum Nabi diutuskan pun telah diamalkan. Puak-puak Rom dan Parsi bukan lebih teruk daripada apa yang berlaku pada hari ini. Okey. Mengingatkan saya akan hadis yang menyebut al-jannah kufatun bil makarih wan nar kufatun bis syahwat. Ingat, syurga yang kamu nak masuk dalamnya itu dikelilingi oleh benda-benda yang kamu tak suka, benda-benda yang kamu bil makarih, benda yang kamu benci. Kita tentu sekali kita malas tu. Kalau nyenyak sedap-sedap kita tidur musim-musim, kalau musim sejuk. Tapi sekarang ini kurang
kurang nyenyak tidur. Sekarang ini cuaca panas betul kan. Kadang-kadang mandi pun 3-4 kali satu hari. Panas tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak maksudkan di sini, bulan puasa sudah tentu kita rasa satu bebanan untuk kita menahan diri daripada makan dan minum. Jadi untuk nak dapat syurga Allah Ta'ala itu, keliling dia tu semua benda-benda yang kita tak suka. Apa tu, bangun qiyamul lail, apa tu, puasa bulan Ramadan, pergi naik haji. Bagi mereka yang tak faham, dia kata apa ini membazir. Bagus lagi, simpan, kumpul banyak-banyak harta. Dia ingat malaikat tu boleh bagi rasuah. Ingat ya, malaikat ni tak makan rasuah tuan-tuan. Jadi harta banyak sekalipun, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, Ustaz Kazim Ilyas pun ada sekarang di WhatsApp tu kan. Kalau ada tuan-tuan tengok, ingat, harta yang kamu sebenarnya ialah harta yang kamu sedekah, harta yang kamu nafkahkan, kamu infakkan fisabilillah, itulah harta kamu. Yang ada di poket kamu itu belum tentu menjadi milik kamu. Dan memang betul tuan-tuan, tak payah fikir panjang. Contoh sekarang kita berbangga, bermegang di bank banyak, sekian banyak, puluhan ribu, ratusan ribu duit kita. Tetapi bila kita mati, belum tentu keluarga akan memanfaatkan simpanan kita itu untuk dia laburkan dan niatkan kepada kita. Belum tentu tuan-tuan. Kalau kita tinggal dalam keadaan bekanan ilmu agama yang cukup, insya-Allah mudah-mudahan harta itu dia manfaatkan dan kita mendapat hasil. Jadi kesimpulannya di sini, kita memperbanyakkan sedekah, infak fi sabilillah. Okey, seterusnya, an-nar mufatun bisyahawat wan nar mufatun bisyahawat. Adapun neraka itu dipenuhi oleh di sekelilingnya benda yang kita suka sebenarnya. Benda yang kita suka. Okey. Tengok perempuan cantik-cantik, suka ke tak? Suka ke tak? Suka kan? Atau tak tengok? Kalau nampak orang lipas, tutup mata. Tak ada yang merah lah. Walaupun kita tengok. Tak akan tengok kan? Jadi kalau tak tutup aurat, dua-dua dapat kan? Jadi dan punca maksiat ni tuan-tuan berasal ataupun berpunca daripada mata. Kepunca daripada mata. Dari mata turun kepada, dia bawa kepada ibu sawat dan dia akan proses menyebabkan kita terikut untuk melakukan maksiat. Jadi neraka semua tak mahu kan? Kalau kita tanya perempuan pun dia tak mahu masuk neraka. Kita ditanya, dia akan ikut, dia akan berjawab dengan fahaman-fahaman karu tuan-tuan. Ada disebut dalam kitab akidah ahli sunnah wal jamaah tu kan, akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah Qadar dan sebagainya. Kenapa kamu mencuri? Nampak macam mana Ustaz? Sudah ditakdirkan. Senang dia bagi jawapan. Sudah ditakdirkan dia mencuri. Inilah tuan-tuan, akidah-akidah yang jauh. Kenapa juga tidak digunakan akal yang waras? Sedangkan Allah Ta'ala jadikan kita ini nafsu dan akal. Kalau boleh akal itulah yang mesti mengurus ataupun mesti proses. Akal mesti berada di hadapan, jangan nafsu di hadapan. Maka kita akan rosak binasa. Kerajaan Rom pula begitu meluap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian negeri Syam dan Mesir. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah pergi Mesir, mungkin tuan-tuan rasa sudah boleh buat satu kesimpulan. Sepanjang saya berada di sana, 3 tahun saya di sana kan, kita macam terkeliru tuan-tuan. Kalau tengok pakaian, tengok dia punya serban dia, macam puak-puak Syiah ni tuan-tuan, punya lah besar. Kalau yang kecil pakai mungkin dia jalan begitu berat. Kain selimut tu dia bikin serban selimut tuan-tuan. Jadi sekali tu tengok, di sini salib besar lagi, bapak-bapak padri. Jadi di sana dia tak panggil Kristian, dia panggil Qibti. Kalau di Syria dipanggil Nasar, atau dipanggil dengan tu Nasara. Semua ini ajaran-ajaran ataupun pecahan-pecahan daripada Kristian ya. Dalam persengketaan agama dengan Kristian Syam dan Kristian di Mesir, dan ia bergantung penuh kepada kekuatan angkatan tentera dan cita-cita penjajahan
yang berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodernisasikan agama Kristian untuk disesuaikan dengan matlamat mencapai cita-cita dan kemahuannya. Okey tuan-tuan, benda ni kalau panjang lebar ada disebut dalam huraian dia kata, kalau kita tengok awal-awal penjajah yang masuk ke tanah Melayu, bukan selain daripada dia rompak hasil mahsul, dia rompak hasil-hasil bumi di negara kita, dalam masa yang sama dia bawa masuk padri untuk menyebarkan ajaran Kristian. Mereka ini tuan-tuan, dia tidak ada macam berterusan kerja dia orang, tak berputus asa. Apa yang lemah, apa yang silapnya kita ni, maaflah ya, ini untuk kita fikirkan bersama ya. Kita dah ada di setiap negeri jabatan agama Islam, jabatan, kalau sini Jahid, kalau di Kelantan Jahid, kalau di Selatan Jais, kita dah ada. Tetapi dari sudut peranan, dari sudut kita kata apa istilah politik, turun padang, turun padang tu saya rasa agak kurang. Apa yang saya nampak, bukan kita nak bandingkan negeri ni lemah, negeri ni tak buat kerja, tidak ya. Apa yang saya nampak, yang lemah kita fikirkan bersama supaya kita nak ubah. Contohlah kalau di Kelantan, pedalaman Gua Musang ni tuan-tuan, ramai penduduk orang asal, orang asli, yang memang di kehidupan dia mengharapkan hasil hutan, dia kutip akar kayu, dia jual ubat-ubat dan sebagainya. Jadi kalau daripada grup Jahid, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, dia akan masuk. Itu pun bukan selalu dia masuk kan. Dia masuk, dia bawa bekalan bantuan-bantuan untuk diagihkan dan bagi penerangan apa di istilah mengislamkan puak-puak asli di hutan pedalaman Gua Musang. Sampai satu tahap ramai juga kawan-kawan saya yang bekerja itu jadi pendakwah di pedalaman. Ada geng orang asli itu bilang, banyak kali sudah kami masuk Islam. Kami masuk Islam banyak kali. Takkanlah masuk Islam itu kerana kita nak berdato kan. Tetapi kerana kurang. Tapi berbeza tuan-tuan. Kalau yang satu lagi itu kan, Kristian, dia sanggup berada bersama-sama dengan penduduk di dalam. Jadi menyebabkan itulah, walaupun benda yang dia nak bawa itu palsu, benda yang penuh daya tuan-tuan. Kalau kata ajaran Kristian ni betul, kenapa juga kita Bible versi ni sebut lain, versi ni sebut lain? Betul tak? Berbeza. Kalau Al-Quran, dia tak ada versi tu versi. Tinggal lagi perbezaan dari sudut tafsir. Tetapi yang asal akan tidak akan berlaku versi macam kitab Bible. Negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan pucat-kacir lebih daripada negara Parsi. Kalau Parsi tadi dia bermasalah kepercayaan, dan Rom ni pula dia suka menjajah. Dia akan masuk ke negara-negara ni, menjajah dalam masa yang dia rompak hasil-hasil kita. Yang hidup dengan segala kemewahan, iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan suatu gejala yang biasa yang menjadi suatu lumrah. Saya ingat saya tak nak baca panjang lebar. Kita terus sebut kenapakah Semenanjung Arab dipilih sebagai tapak pertama penyebaran agama Islam. Yang pertama tuan-tuan disebut di sini kerana Semenanjung Arab ini suatu kawasan yang tenang, jauh dan terpencil daripada gejala-gejala huru-hara tadi. Yang mana negara-negara tadi dah bercampur aduk kepercayaan yang macam-macam, bertukar pemerintahan, macam-macam lagi benda ya, kepercayaan yang tak apa-apa. Tetapi bangsa Arab pada masa itu jauh tenang dan terpencil daripada kepercayaan itu. Tapi mereka dari satu sudut mereka ketinggalan lah. Bangsanya langsung tidak pernah merasai kemewahan dan kemajuan seperti Rom dan Parsi yang boleh membawa mereka ke arah kerosakan, keruntuhan akhlak, dan tidak pula mengagung-agungkan kekuatan tentera yang membolehkan mereka menjajah. Mereka juga tidak menganut falsafah dan ideologi yang beraneka ragam seperti yang diamalkan oleh Greek tua yang menyebabkan mereka menjadi mangsa kepada kepercayaan dongeng dan khurafat. Jadi itu salah satu. Kerana Mesir ini masih, kata kalau istilah orang perempuan, masih darah, masih suci. Suci dari sudut fahaman-fahaman yang bukan-bukan. Jadi senang. Bila Islam datang, tinggal lagi saki baki yang kata
tidaklah seteruk apa yang berlaku di negara Rom dan Parsi. Tabiat semula jadi mereka ini tidak ubah seperti suatu bahan yang mentah, yang belum pernah dilebur oleh mana-mana kepercayaan, mana-mana acuan. Seolah-olah terbayang di layar kehidupan mereka seorang manusia semula jadi yang bersih, mempunyai kemahuan yang kuat ke arah pembentukan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad untuk menyampaikan, untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Jadi panjang lagi lah. Cuma saya nak habiskan sedikit di sini dan kita nak bagi laluan kita ke sana pula. Dan yang paling teruk hanya sekadar kepercayaan yang diamalkan di negara Arab ini sesat untuk sampai ke arah kemanusiaan yang sebenar. Mereka membunuh anak perempuan kerana mahu menjaga maruah, membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahukan kemuliaan, dan berperang sesama sendiri dengan tujuan mempertahankan kehormatan. Jadi sepanjang saya di Mesir, saya boleh tengok suasana di sana, di Mesir ni tuan-tuan. Weh, dia saya nak kata macam mana dia? Bodoh sombong lah gitu. Kalau pasal bola minat betul dia. Jalan-jalan besar, jalan pertama tu kan, kereta berhenti gara-gara orang Mesir main bola. Di sini tak wujud. Kalau kita di sini confirm polis tangkap. Tapi di sana, kalau tuan-tuan tengoklah, pergi di Bandar Kahirah kan, di Medan Abbasiyah, di sekitar Mesir tu, bolehnya dia main bola atas jalan, letak batu besar. Jadi dia mengagung-agungkan. Memang orang Arab dia suka Kuratul Qadam, bola sepak. Tapi ini benda tu yang mutakhir ini. Tapi yang dulu, bangsa dulu, mereka ada di antara mereka yang menganggap bila dapat anak perempuan satu kehinaan, kerana bila dapat anak perempuan ini tidak boleh menjana ekonomi, dia hanya jadi kilang untuk menghasilkan anak yang ramai. Sehingga disebut dalam ni wa'dul banat minal makrumat, menimbus ataupun tanam anak perempuan hidup-hidup. Wa'dul banat minal makrumat, bunuh anak perempuan salah satu kemuliaan pada kepercayaan orang Arab pada masa tersebut. Jadi saya rasa panjang lagi untuk kita nak uraikan. Saya cukuplah setakat tu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang, yang silap itu daripada kelemahan diri saya. Dan terus terang saya cakap, balighu anni walau ayat. Mungkin tuan-tuan di hadapan saya ini lebih hebat dan lebih berkemampuan untuk mentafsirkan atau menguraikan berkaitan dengan surah Nabawiyah. Dan alhamdulillah, saya cukup berbangga dengan program yang dibuat di Masjid Al-Kausar ini, kerana berkuliah berterusan. Sekarang ini saya nampak tenaga-tenaga tempatan sudah pun ramai yang mengisi, dan insya-Allah tak jadi masalah nanti kalau kami dapat pindah. Insya-Allah yang di hadapan saya ini pun akan boleh untuk mengisi. Yang penting kita penuhkan ataupun kita hidupkan majlis-majlis ilmu ini, kalau boleh di mana saja kita berada. Mudah-mudahan pengisian ataupun saki-baki kehidupan kita ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la man yataba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.